Cuba luahkanlah, sebarkanlah, nyatakanlah, nyaringkanlah apa sahaja perintah Tuhan kepada kamu, dan kamu buat tak tahu buat apa kamu. Buat tak tahu. Wa a'rid, berpalinglah kamu, palingkah muka kamu, palingkanlah hatimu kalau orang buat jahat. Orang tok jahil ni buat gapo kamu, orang waras ni buat gapo kamu, buat tak tahu sudah. Mana sabar. Sabarlah dengan anak-anakmu. Sabarlah dengan pak saudaramu. Sabarlah dengan sepupu-sepupumu. Jadi pertama sekali, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala hibungkan kita sini dalam kalangan orang yang menghubungkan silaturahim. Di satu nikmat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang manusia silaturahim ni tak ada apa-apa pentingnya sebenarnya. Bukan boleh duit gapo, habis duit ada. Habis minyak kereta, susah masa gapo semua sekali. Banyak kerja silaturahim tapi besar. Dia kata la yadkhulul jannata qati'. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk syurga orang mutu. Tak akan masuk syurga. Siapa dia ya Rasulullah? Yakni qati'ar rahim. Orang memutuskan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah turun satu ayat kepada baginda. Satu ayat, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Jibril alaihi salam, apa makna khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin? Apa makna ni? Lalu Jibril alaihi salam jawab kepada Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala perintah padamu 3 perkara. Sil man qata'ak, wa'ti man haramak, wa'fu amman zalamak. 3 perkara. Pertama sekali, orang hak balas dengan keluargamu, keluarga kamu hak balas dengan kamu, orang Quraisy lah. Nabi dulu kan, anak beranak dia belakang orang Quraisy tu. Di Mekah tu, kampung Mekah tu, di bumi Mekah tu, semua 12 keluarga besar ada. Yang mana 12 keluarga besar ni semua kalau kita titih, baik Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, Ibn Abdul Manaf Ibn Qusay. Jadi semua anak cucu Mekah tu keturunan Qusay bin Kilab belakang. Dia kata puak-puak ni, puak-puak Qusay bin Kilab ni, anak cucu Qusay bin Kilab ni hak lawan mula-mula sekali Muhammad. Mana awak lagu mana? Sil man qata'an. Aku perintah ke kamu wahai Muhammad, hubungkanlah orang hak mutus hubungan denganmu, orang hak balas denganmu. Daripada anak beranakmu, sepupumu, 2 pupumu, 3 pupumu, 4 pupumu tu, menghubungkan silaturahim. Buat baiklah dengan dia. Orang tak pernah tolong gapo-gapo mu. Jejak tangga rumahmu pun tak. Bukan setakat jejak tangga. Mak saudara sabik Nabi ni, isterinya Abu Lahab ni, pagi-pagi kerja dia turun ambil sapu sarak rumah dia, pergi lepak rumah tangga Nabi. Kerja dia ni ambil apa? Gerai sangat dia kata kat aku, dia kata wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kerja dia pagi-paginya ambil sapu sarak rumah dia, lepak tangga Nabi. Siapa dia? Mak saudara sahabat. Nabi buat lagu mana? Pergi balas, lepas balik siapa? Lepas dengan tutu depan belakang dia, tak ada tu lagi masa tu. Nabi SAW tak ada kata apa. Habis cakap dia kata apa? Dia tak ayat lah mak saudara apa lagu ni. Dia tak ayat. Dia kata ayu jiwarin hadha. Kita kat rumah jangan buat gini. Tu ya. Dia apa lagu ni? Tu ya. Kita kat rumah tak boleh buat kena jaga tu tetangga kita. Nabi tahu ya mak saudara kena nak kena rumah kan nak saudara dah. Kalau nak kira jahat benar dah kalau kita kira tu. Mimpi ngeling lah. Dia tahu siapa segala dori batang-batang kayu rebah, dia letak belakang depan rumah Nabi. So, jadi sil man qata'ak. Bahkan Nabi SAW bila turun ayat Quran, mula-mula Nabi SAW diperintahkan supaya menjaharkan tabligh, menyaringkan, kena menyebarkan tabligh kepada semua manusia. Mula-mula sekali turun ayat Al-Quran, wa fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Cuba luahkanlah, sebarkanlah, nyatakanlah, nyaringkanlah apa sahaja perintah Tuhan kepada kamu, dan kamu buat tak tahu buat apa kamu. Buat tak tahu. Wa a'rid, berpalinglah kamu, palingkah muka kamu, palingkanlah hatimu kalau orang buat jahat.
Orang tok jahil ni buat gapo kamu, orang waras ni buat gapo kamu, buat tak tahu sudah. Mana sabar? Sabarlah dengan anak beranakmu. Sabarlah dengan pak saudaramu. Sabarlah dengan sepupu-sepupumu. Sabarlah belaka. Sebab apa? Sebab nak beri kebaikan je. Dia mau tak faham. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita baca Quran surah Yusuf turun bila? Surah Yusuf alaihi salam. Turunnya surah Yusuf tu ketika selepas Abu Talib dengan Siti Khadijah wafat. Meninggal dua orang. Keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila meninggal dua orang ni, mana Abu Talib lah dalam ramai-ramai pak saudara dia lah hak dia tolong Nabi nya. Isteri Siti Khadijah hak dia tolong habis harta. Jual rumah, jual segala benda, segala harta benda tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kata kalau aku ni mati hancur jadi tulis aku laku, jual tulis aku. Untuk tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Siti Khadijah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Bila meninggal dua orang ni sedih tu gak sedih, bukan main. Orang Mekah ni, hak lain-lain ni, orang Quraisy ni anak beranak Nabi ni, oh lepas tu menjadi-jadi perangannya buat khianat Nabi jalan hak mana ada rumah nyela tinggi Nabi lalu tahu siapa atas kepala Nabi, hak mana Nabi tengah semaya lagi tahu daging lagi tahu gapo. Penuh satu ketiga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi semaya, pokok pemuda-pemuda di dekat Kaabah tu habis pakat gegatan Nabi, gegocoh Nabi belakang tengah semaya. Muji Abu Bakar Siddiq ada masa tu. Abu Bakar sekat, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Adakah kamu semua nak bunuh seorang lelaki semata-mata kerana dia sebut Tuhan dia ialah Allah? Turunnya surah Yusuf mengajar para Nabi macam mana Nabi Yusuf sabar. Adik-beradik dia tahu dia dalam. Adik-beradik dia anak Nabi. Anak tok guru dak bukan cucu tak ayah ke apa dak. Anak seorang Nabi tahu adik dia sendiri pak nampak orang ni ayah saya benar. Deki punya deki. Sebab nampak dah kalau pendek kata sekali kat hang ni ganti jadi Nabi ni. Jadi dia tahu oleh adik-beradik 10 orang pakat kena kepada Nabi Yusuf. Tahu dah lagunya jual demo apa semua sekali. Lah kelik mula dia jadi orang besar, jadi pakat besar. Lagu mana dia balas kepada 10 orang tu? La tathriba alaikumul yawm. Bila papa tu mari jumpa minta maaf lah Yusuf kami. Innaka la anta Yusuf. Dia tanya, papa tu tanya, bila tu kata Datuk ni orang besar Mesir ni tidak lain tak bukan Yusuf kan. Adik kita orang lagu mula. Innaka la anta Yusuf. Mungkah Yusuf adik aku dulu. Pak dia tahu lagu tu. Lalu jawab, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Memang aku dah Yusuf. Kata maaf lah gapo. La tathriba alaikumul yawm. Tak ada nak kata gapo. Tak ada nak kata gapo. Apa? Tu pengajaran bagi kita dan melainkan Allah Taala nak ajar Nabi. Ketika mana anak beranak dia khianat pada dia tu, mungkin aku maaf juga anak beranak Musa. Siapa satu masa dia mau nak kemari berduyur-duyur masuk Islam. Bila siapa masa nanti tahun 8 tahun selepas Nabi hijrah pergi Madinah, balik semula Mekah, berduyur-duyur masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka ketika mutasbihlah pada Allah SWT. Dia pujilah Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwab.